Buku bertajuk Maharajan Persuratan dan Kesenian Islam akan dilancar 24 Mac ini bagi mengangkat karya penulis tempatan Sabah. Exko Agama dan Pendidikan Negeri Datuk Dr. Muhammad Arif berkata, penerbitan buku tersebut antara kaedah dakwah kepada masyarakat Islam menerusi karya berasaskan nilai Al-Quran. Penerbitan buku tersebut juga selaras usaha menjadikan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai sebuah kota sastera. Menjadi salah satu daripada kitab rujukan untuk kekuatan kita dalam berbahasa sastra dan sebagainya, di samping kitab hidayah yang menjadi asas kepada kita semua. Beliau ditemui RTM selepas menjadi tetamu segmen Jawab Dulu, rancangan Kami Ba ini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Datuk Dr. Muhammad Arifin berharap buku tersebut akan mengeratkan lagi hubungan silaturahim, persahabatan dan perpaduan dalam kalangan umat Islam. Lembaga Koko Malaysia LKM menganjurkan Festival Koko Antarabangsa Malaysia MICF 2025 pada 24 Mei bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Ia bertujuan mempromosi industri serta produk koko di Malaysia ke peringkat antarabangsa. Pengerusi Pengelola Lembaga Koko Malaysia, Datuk Mat Bali Musa yakin MICF berupaya memperkenal industri koko Malaysia kepada dunia dan membuka peluang mempelajari kaedah yang digunakan negara lain dalam penjagaan serta pemprosesan koko. ICF ini memberikan peluang untuk kita mengukuhkan hubungan dengan pelabur global dan juga membuka lebih banyak ruang bagi perkembangan dan inovasi dalam sektor koko negara. Beliau berkata demikian kepada media ketika merasmikan Perhimpunan Bulanan serta Majlis Berbuka Puasa Lembaga Koko Malaysia LKM di Kota Kinabalu. Antara pengisian MICF termasuklah persidangan koko antarabangsa, makan malam serta pameran koko antarabangsa. 37 negara bakal terlibat dalam MICF tahun ini, antaranya Perancis, Amerika Syarikat, India, Australia, Filipina, Indonesia dan Kosovo. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN akan memastikan sasaran penguasaan kemahiran asas iaitu membaca, menulis dan mengira 3M di Tabika Perpaduan tercapai 100%. Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, Datuk Ruji Ubi berkata, penguasaan 3M di peringkat prasekolah akan memudahkan mereka menguasai ilmu akademik di alam pendidikan formal iaitu peringkat sekolah rendah. Untuk melihat kaedah PDP dan yang penting mengatasi masalah 3M ni adalah kompetensi guru. Di Tabika Perpaduan ni kita prasyaratkan mesti prasekolah diploma pendidikan awal kanak-kanak. Beliau ditemui media selepas merasmikan program Muhibah Ramadan 2025 di Dewan Terbuka Taman Semarak Jaya Tawau. Dalam pada itu, Datuk Ruji memberitahu sebanyak 5 juta ringgit aliran tunai tersedia bagi kerja-kerja pembaikan tabika perpaduan di seluruh negara seperti kerja-kerja pembaikan melibatkan masalah atap bocor, siling rosak serta sistem perpaipan. Daripada jumlah itu, 34 tabika di Sabah memerlukan kerja pembaikan dan berdasarkan anggaran JPNIN Sabah, lebih 2 juta ringgit diperlukan untuk tujuan itu. Polis Kota Kinabalu komited meningkatkan tahap kesiapsiagaan dalam memastikan keselamatan awam terjamin sepanjang bulan Ramadan dan musim perayaan. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu SCP Kasim Muda berkata, pelbagai langkah keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang dilaksana demi keselamatan penduduk serta pemandu di jalan raya. Setakat ini tiada peningkatan ketara dalam kes jenayah di ibu negeri. Kita akan lebih membuat operasi membenteras jika takut berlakunya peningkatan semasa rumah kosong lah waktu cuti. Beliau ditemui pemberita selepas menyempurnakan program pengagihan bubur lambuk Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu. Sebanyak 1,500 bubur lambuk diagihkan kepada pelbagai agensi dan pemandu awam.
Sebanyak 4,000 pek bubur lambuk diagihkan kepada warga Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah KPKPS. Agihan bubur lambuk disempurnakan oleh Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Seri Rosli Isa dalam program Ihya Ramadan di perkarangan Dewan Serbaguna KPKPS Kota Kinabalu. Program pengagihan bubur lambuk ini akan diteruskan sebagai inisiatif memperkukuh hubungan silaturahim antara agensi persekutuan di Sabah. Benda-benda kebaikan macam ini kita mungkin insyaAllah akan teruskan, dan selepas ini pun juga kita mengadakan juga menjemput siapa yang bertugas di kawasan ini juga mengadakan majlis berbuka puasa di Dewan, dan kita akan bersolat berjemaah bersamalah di masjid kita di komplek ini insyaAllah. Datuk Seri Rosli turut mengagihkan 1,500 pek bubur lambuk kepada pengguna jalan raya di perkarangan stesen bas Blok B KPKPS. 767 peneroka Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah LKTNS Wilayah Timur menerima pendapatan berjumlah hampir 12.6 juta ringgit hasil dividen tahun 2024. Pengurus besar LKTNS Syahidrul R. Jodari berkata, daripada jumlah itu, RM627,000 adalah tabungan peneroka yang telah diagihkan bermula tahun ini. Setiap peneroka mendapat purata pendapatan berjumlah RM1,367 sebulan dan dijangka meningkat sehingga mencapai sasaran RM1,500 sebulan. Mesti ada pendapatan bila menampung pendapatan mereka. Jadi apa kita buat, setiap kali pembayaran kita buat, kita pastikan pemotongan yang diberikan tidak membebankan kita punya peneroka. Beliau berkata demikian dalam majlis simbolik penyerahan pendapatan kepada peneroka LKTNS Wilayah Timur dan Iftar Ramadan Wilayah Timur 2025 di Masjid Batu 17 Apas, Balung Tawau. Terima kasihlah kepada pihak SLB yang mana telah mengambil perhatian kepada warga-warga peneroka-peneroka. Mudah-mudahan program serupa ini akan dapat diteruskan pada tahun-tahun yang mendatang. Seramai 65 kanak-kanak terdiri golongan asnaf, yatim dan yatim piatu dari kawasan Likas, Api-Api, Tanjung Aru dan Luyang terpilih untuk menerima bantuan kelengkapan pakaian menyambut Aidilfitri. Program bertujuan untuk membantu golongan memerlukan dalam membuat persiapan Hari Raya itu, turut melibatkan sumbangan daripada syarikat Kim Teck Chong KTC Consolidated Berhad. Ketua Wanita Gagasan Rakyat, Datuk Redona Bahanda berkata, ramai lagi golongan yang memerlukan akan dibantu dalam usaha menyerikan sambutan Aidilfitri mereka. Sebenarnya bukan musim Aidilfitri saja, tetapi masa Christmas juga kita ada buat shopping raya. Cuma tidak meliputi semua tempat sebab kita pun tengok juga kepada penyumbang-penyumbang. Inisiatif ini merupakan sebahagian daripada jelajah bantuan melibatkan pelbagai kawasan di Sabah. Let's do good during this bulan yang mulia lah. Yes, it is for kongsi rezeki. It has nothing to do with politics because ini bulan ni kami semua buat bagus saja. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK memperketat pemantauan populasi buaya di Sungai Darau berhampiran bengkel depoh DBKK serta kawasan hotspot lain di sekitar kawasan bandaraya. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Seri Dr. Sabin Samitah berkata, rondaan berkala dijalankan kerana laporan turut diterima mengenai kehadiran buaya di laut berdekatan pantai Tanjung Lipat yang tular di media sosial. Pemantauan dijalankan dengan kerjasama pelbagai agensi termasuk Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan Jabatan Hidupan Liar JHL. Datuk Seri Dr. Sabin yang mengetuai Jawatan Kuasa Pengurusan Ancaman Buaya kepada Masyarakat DBKK menyatakan demikian dalam satu kenyataan di Ibu Negeri. Beberapa siri operasi pemantauan dijalankan sejak jawatan kuasa itu ditubuhkan pada 30 Januari tahun lalu. Baik saudara, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Buma Wayne. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.